Masya Allah, Masya Allah. Kuat tu. Mas ketua dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan harus pada akal berbuatkan mungkin dan meninggalnya berbuat mungkin. Nah, situ deh. Nah, betul dah? Baik. Nah, sambungnya lagi. Nah, bila kita dengar orang kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, maka hari itunya dia kata memberi reti, memberi faham dalam kepala otak kita. Seorang itu mengaku bahawasanya Tuhan itu hanya Allah Ta'ala sejua. Itu dah. Tu orang panggil makna tadammun, makna secara ijmal dia panggil. Tu ia jualah Tuhan. Kemudiannya tu kenapa dia saja Tuhan? Lalu terheretlah makna secara tafsili, iaitu makna mutabaqah dia panggil. Apa? Iaitu kenapa dia sahaja Tuhan? Kerana dia sahaja zat yang kalau kita sembah dia tu tepat.
betul kena. Itu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah au la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah au la ma'buda bihaqqin fi zihnil mu'mini illallah au la ma'buda bihaqqin fi nafsil amri illallah. Tidak ada zat yang disembah dia tu dengan tepat, betul, kena, sebenar, melainkan Allah sahaja zat yang kalau kita sembah dia tu tepat, betul, kena ke Tuhan sungguh. Sebab apa? Melazimikan pada dia tu dua perkara. Mana? Itu makna iltizamiyah dia panggil. Mana? Istighna an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Arti la ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Kenapa dia zat yang terkaya? Terkaya dengan makna kaya mutlak, panggil ghina mutlak. Tu Allah Ta'ala kaya dengan makna kaya mutlak. Kita pun sebut juga haji tu kaya, datuk tu kaya, Tan Sri tu kaya. Tapi kaya kita tu kaya muqayyad dia panggil. Kaya yang dikait. Kait dengan apa? Dengan sebab banyak harta, banyak duit, banyak tanah, banyak rumah, banyak bini, banyak anak. Tu kaya kita tu sebab kait dengan banyak. Bila hilang banyak tak ada hak kaya tu. Nak itu ni. Atau tu dulu kaya tu, pahala ni apa kedana dah. Ni. Apa? Hilang hak banyak tak ada hak kaya tu. Itu dia panggil kaya dengan qait, ghina bil qait. Allah tidak. Allah kaya mutlak dia panggil. Bila qaidin, tanpa kait. Arti apa kaya dengan makna itlaq mutlak? Kaya dengan makna tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada benda lain. Itu. Tak ada satu tekanan atas Tuhan. Dia lepas daripada benda lain, tak berajak gapo-gapo. Kemudian selain daripada dia tu semua tak boleh lepas pula dengan dia. Tu. Maka keluarlah sifat-sifat hak lagi akan kita akan muzakarah. Dah. Dan harus pada akal. Lagi. Tu. Bila sebut kata dia tu Tuhan, tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia, mesti dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Lepas dah dia cerita dah 20 perkara dan tentu tidak dengan lawannya iaitu sifat kekurangan. 20 juga di atas qaul yang masyhur 20. Qaul masyhur ni makna maka suraqa iluhu, pendapat yang banyak diberkata, yang diperjalanikan atau yang dipetuakan dengan dia dengan pendapat tersebut. Itu dia panggil qaul masyhur. Lagi pula hari ni dan harus. Dan harus ni masih ataf pada kata tu ataf pada kata nu yang wajib. Ataf pada kata nanti ya. Tu ataf pada kata wajib. Situ. Jadi Allah jualah Tuhan yang harus pada akal. Itu dia panggil pasal pepak baru. Bila sebut kata Tuhan, jualah Tuhan, Allah Ta'ala sahajalah Tuhan, Allah jualah Tuhan, Allah Ta'ala sahajalah Tuhan, Allah Tuhan, tak ada benda lain dah. Maka Tuhan tu yang harus pada akal kita. Tu yang harus pada akal kita. Ketentuan berbuatkan mungkin dan ketentuan meninggalkannya, meninggalkan berbuat mungkin. Artinya tidak harus, tidak bukan dia wajib Allah Ta'ala buatkan mungkin, buat makhluk ni. Mungkin mana benda terima ada, terima tak ada. Bukan juga mustahil, bukan. Kalau mustahil Allah Ta'ala buat mungkin, mana mungkin ni tak ada lah.
Macam mana boleh kita kata tak ada sedangkan mungkin ni ada? Mana mungkin? Kita benda hak terima ada, terima tak ada. Ini dipanggil mungkin. Makhluk ni. Nah, kita ni dipanggil mungkin, dipanggil juga akwan, dipanggil kainat, dipanggil juga makhluk, dipanggil juga alam. Kena ke benda hak tula aja, tapi nama lain-lain tu kerana iktibarnya berbeza. Iktibar kata dia jadi tanda kepada Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala yang menjadi, Allah Ta'ala tu sonik sang pencipta dia, maka dipanggil alam. Nah, alamah, tanda. Iktibar kata dia tu dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka dipanggil makhluk. Iktibar kata dia tu terima ada, terima tak ada, maka dipanggil mungkin. Kena benda tu lah belakang tu. Nah, tu benda tu lah. Jadi bukan dia mustahil tu buat mungkin ni, bukan. Kalau mustahil tu buat makhluk, maka tak ada lah makhluk. Nah, kerana mustahil ni ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak dapat diterima pada akal kita akan adanya, tak terima. Sebelah ada tak nampak rasa. Itu dia panggil mustahil. Maka kalau orang panggil Allah Ta'ala buat makhluk ni mustahil, maka tak ada lah kita ni. Nah, sedangkan kita ni ada. Lepas tu wajib kalau Tuhan buat makhluk? Tak wajib. Bukan dia wajib. Kalau wajib Tuhan buat makhluk, bermakna kita tak terima tak ada. Nah, ada jak disedia kala lah sebab wajib ni apa makna? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak diterima pada akal nak kata tak ada. Mana perkara tentu ada. Kalau Tuhan wajib buat makhluk, bermakna makhluk wajib ada. Kalau Tuhan mustahil buat makhluk, maka makhluk mustahil ada. Pas makhluk ni wajib ada? Dah. Mustahil ada? Tak juga. Lepas tu makhluk ni harus ada, harus tak ada. Nah, tu harus ada, harus tak ada. Kita ni harus ada, harus tak ada. Lepas tu dia kata, Pak Allah mana? Pak Allah belakang rumah tu lah. Apa ke dia? Ninggal dah weh. Nah, lagu mana reaksi kita? Terkejut tapi meninggal dah dia. Innalillahi wa inna. Gitu kan? Tidak kata, meninggal? Mana boleh dia meninggal? Dia kena ada. Wajib dia kena ada. Gitu ke? Gitu ke? Tak. Kenapa? Terima tak? Terima nak kata tak ada. Terima. Bermakna makhluk ni terima ada, terima tak ada. Maka Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni harus. Bukan dia wajib dah. Tu. Nah tu. Kalau Tuhan buat makhluk ni wajib atau mustahil, maka qalbul haqaiq, dia panggil qalbul haqaiq, betulkah hakikat makhluk. Nah, betulkah hakikat makhluk mana? Yakni kalau Tuhan tu mustahil buat makhluk, maka makhluk ni mustahil ada, betulkah? Mustahil ada ke ni? Ni ada kipah dengan bangunan bergabung dengan kita, dengan sejadah, dengan kapek, makhluk lah ke ni? Tak kira mustahil ada. Ada ke ni? Nah. Kalau itu wajib Tuhan buat makhluk. Kalau wajib, sejak di zaman perang lagi surah Haji Ismail ni ada gitu ke? Bukan kata zaman perang, lama sebelum ada tak ada aja ada surah Haji Ismail. Gitu ke? Dah. Kata ni. Baru ada tahun berapa ni ada ni? Tahun berapa surah ni? Nah, tahun 19. Lama menal 19 ada ni 20 hari 90 hari 20 hari surah ni 20 hari ada ni 2000 lebih dah baru ada. Mana terima ada, terima tak ada, makna bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Lepas tu harus Allah Ta'ala buat makhluk. Bila sebut kata harus ni lah tak ada tekanan tak Tuhan. Di sanalah silapnya fuak Mu'tazilah. Dia pergi iktikad kata Tuhan wajib buat baik dan terlebih baik pada hamba dia. Wajib Tuhan buat benda baik dan terlebih baik. Solah dan aslah dia panggil. Kalau benda tu wajib atas Allah Ta'ala buat, orang panggil benda hak baik dan terlebih baik pada makhluk, maka tak ada hak tak baik. Sedekah hak tak baik ada tak? Ada. Sakit, demam, tu kena banjir berapa, baik dah tu, baik dah. Kira-kira pandangan kita makhluk tak baik. Pasal apa hak buat? Bukan Allah Mu'tazilah dia kata, Tuhan buat benda baik je pada hamba. Benda tak baik bukan Tuhan buat, hamba hak buat. Makhluk sendiri hak buat, bukan Tuhan dah. Tuhan belaka buat. Lepas tu Tuhan buat pada hamba hak baik dan yang lebih baik.
Itu wajib tak? Tidak wajib, harus je. Nah, sebab tu katanya Syekh Ahmad Ad-Dardiri, wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Barang siapa yang mengatakan, yakni i'tiqad dalam hati dia bahawasanya wajib atas Allah buat baik pada hamba. Nah, maka orang ni sesungguhnya benar-benar jahat adab dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita kata Tuhan wajib buat baik tu dengan makna wajib akal, bermakna tak ada kesusahan hak menipu atas kita, semua baik, steady, semua. Gitu ke? Tak. Am hasiballazi apa dalam Quran sebut am hasibtum apa dalam Quran tu email tu ingat ke? An yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, ayat tu kata, apakah menyangka manusia ni kami biarkan mereka mengaku kata mereka tu mukmin padahal mereka tidak dicoba, tidak diuji. Bermakna siapa yang menguji? Allah. Allah mendatangkan kemarau, Allah yang mendatangkan banjir dan sebagainya, gempa bumi, apa saja Allah. Fa'ilul mukhtar, Tuhan yang membuat, yang maha memilih. Dia buat gapo hak dia nak, hak dia pilih. Dia tak buat gapo hak dia tak nak, dia tak pilih. Tak berlaku dalam kerajaan Allah Ta'ala ni benda hak bukan dia buat. Semua benda hak dia buat berlaku. Dan dia buat tu harus, bukan dia wajib dah. Tu. Kalau kata wajib akal, maka sama-sama baik, tak ada orang sakit, tak ada orang mati, tak ada orang kena, tak ada. Nah, kalau kata wajib tu wajib syarak atas Allah Ta'ala, mana ada satu undang-undang menekan atas Tuhan. Tuhan kena buat lagu ni. Tuhan tak buat lagu ni, jawab neraka Tuhan. Tuhan ke lagu tu? Tuhan ke lagu tu agak-agak? Tak tahu, Tuhan kena masuk neraka juga. Gitu. Tak lepas apa panggil lagu tu. Kata Tuhan ni kena lepas. Ghani, istighna, terkaya mana lepas, tak berajak apa-apa. Nah, makna dia buat makhluk ni dengan harus saja. Itu. Maka sebab itulah dan harus pada akal. Ini pada akal kitanya fikir harus. Ketentuan harus pada akal kita, ketentuan tentu. Tuhan buat tu dengan tentu, bukan dengan bergamuk, dengan lalai, dengan tabiat atau dengan elak. Dah tentu, ketentuan. Tuhan buat dengan tentu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Gitu. Maka sebab tu apabila berlaku pada kita perkara yang kita tak suka, nak susahkan hati kita, susah diri kita, maka ketahuilah bahawasanya apa sahaja yang berlaku tu ialah perbuatan Allah yang dia tentu sedia kala. Belum ada kita lagi. Gitu. Belum ada kita tu, ya siap dah. Sekian-sekian tahun, hari bulan, hari Sya'lan ni, kelan ni, aku nak pergi banjir habis. Dia tak ada kena tanya penduduk Sya'lan. Nah, kau nak tanya dulu. Mana orang Sya'lan? Tu tanya, mana orang Sya'lan? Boleh dah aku nak banjir ni. Pakat marah penduduk Sya'lan, pakat demonstrasi. Jangan Tuhan, kami tak semaya dah bani. Gitu ke? Lepas Tuhan pun lembek. Kita nak buat banjir tapi tak ada arah demonstrasi ramai ni. Gitu ke Tuhan? Bukan Tuhan kalau lagu tu dah ni. Tuhan apa lagu tu tak lepas. Tuhan ni lepas sebuah serbi. Tak ada tekanan atas dia. Ada tu ni. Dia tak ada kena mesyuarat ke apa dulu dengan makhluk dia. Ada tu. Tu. Sebab tu demo banjir tu duk cedar tempat biasa kena banjir. Nah, mana Kelantan ni. Duk cedar dah ni peruntukan apa bantuan kau gapo nak pergi hantar tempat. Tuhan buat benda ni bukan dengan tabiat. Bukan dengan semula jadi. Tuhan buat dengan gapo dia nak. Kalau berlaku segala benda dengan tabiat semata-mata, memang tak berlaku lah banjir di Sya'lan berapa. Tepat hak sama-sama. Sejak dimula tu ada sampai keluar ni banjir sampai ke kiamat pun banjir sama situ. Dah. Tuhan nak jadi banjir, Tuhan tak suruh jadi banjir. Tuhan berlaku hak buat. Lagu tu. Ketentuan dia tentu. Nah, cuma hak kita duduk biasa ni orang panggil adat, orang panggil hukum adat. Hukum adat tu sah menyalahi sah. Tengok ada tu ni. Tempat hak biasa kena banjir tak banjir, ya pelik.
Hak tak biasa banjir selai habis dengan kereta-kereta berapa habis licin. Tengok. Itu bukti kata bahawasanya Tuhan buat gapo hak dia nak, dia tentu. Fa'alul lima yuri. Dia buat gapo hak dia nak, hak dia tentu. Itu. Bukan dia kira kita tentu, bukan kira ada. Itu. Jadi bukan Tuhan buat dengan tak tentu, dengan buat dengan lara, dengan lalai, dengan nyanyak, dengan lupa, dengan ilat, dengan tabiat, tidak. Itu semua sifat menafikan iradat dia panggil. Tu ketentuan tu dia panggil apa? Takhsis, satu nama bagi takluk sifat iradat. Sifat iradat ni sifat penentu. Tugasnya apa? Menentu. Menentu apa? Menentu akan makhluk dengan sebahagian mungkin yang harus bagi dia. Gitu. Ketentuan berbuatkan mungkin, maknanya berbuat tu kena kepada sifat kudrat. Dan ketentuan meninggalkan mungkin, yakni meninggalkan berbuat mungkin. Tuhan tentu dengan tak buat, dia tak buat. Tuhan tentu dengan buat, maka dia buat. Bila tu? Pada masa-masa imkan. Masa imkan tu makna masa boleh jadi. Dah. Pada masa-masa imkan, yakni pada masa pada masa yang belum ada sesuatu benda lain. Itu. Pada masa yang belum ada sesuatu hak Tuhan nak buat tu. Gitu. Dobek gitu. Pada masa imkan ni, pada masa yang belum ada sesuatu yang nak dijadikan itu. Jadi ketika mana kita belum lagi Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk manusia ni, ketika tu nisbah kitanya dengan apa? Dengan kudrat Allah Ta'ala menjadikan kita, dia panggil waktu imkan. Waktu boleh jadi, tapi jadi tak lagi kita, tak lagi. Tak lagi. Kenapa? Kerana dia tentu dah nak buat ni bila, hak ni makhluknya bila akan dia buatnya. Siap. Dia tentu siap. Bukan dia buat sekali kong jadi, bukan gitu. Sebab ada orang pahal lagu tu. Orang pahal mana? Tuhan buat ni sekali kong. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila tu apa? Idza arada, apabila menghendaki Allah Taala syai'an akan sesuatu daripada makhluk. Ayakula, bahawa berkatalah oleh Tuhannya, kun, jadi olehmu, fayakun, maka jadi. Ada juga orang duduk pahal kata Tuhan ni buat sekali kun baru jadi siap dah. Lepas tu waktu bit sosa. Tu tak betul tu, sesat tu. Bukan kat Tuhan bukan buat dengan kun. Kun tu orang panggil huruf. Kah nun kun. Kun tak jadi kalau buat dengan kun. Kita nak nasi, jadi nasi gitu, jadi siap dalam puyuk, siap gitu. Orang tak buat nasi, orang tak nak nasi, jadi nasi gitu. Orang ambil berah, orang basuh, itu nama buat. Jadi jangan pahal Tuhan buat sekali kong baru jadi siap. Salah tu pahal lagi tu. Ataupun Tuhan nak buat gapo dengan kata kong, tu pun salah juga. Tuhan nak buat mamak kong, nak buat Khalid kong, nak buat bumi kong. Pakai air hujan, banyak mana air hujan? Titik. Banyak Tuhan kong. Kong gitu. Salah pahal lagu tu. Bukan buat dengan kahnung. Tuhan buat makhluk ni dengan bersepakai di zatnya sifat kudrat. Adapun iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, tu ayat Quran. Quran ni kalam ni nak cerita, nak khabar, nak wayak. Apa? Nak wayak betapa mudahnya gapo hak Tuhan nak buat. Seumpama kalau kata jadi maka jadi. Gitu. Seumpama tu bukan dok jadi. Bukan gitu. Tuhan buat langit fi sittati ayyam, langit bumi ni. Fi sittati ayyam. Dalam 6 segala hari. Tu sunnatullah. Tuhan ajar kita sunnatullah. Fi sittati ayyam. Tuhan buat langit bumi ni fi sittati ayyam. Tu kata kun fayakun lalu. Itu nak cerita gambaran seolah-olah mudahnya gapo hak Tuhan nak. Seolah-olah seperti kata jadi olehmu, jadi lalu. Gitu. Macam kita lah cakap. Tu. Kita susah-susah ni sebab tak ada duit ustaz.
Kalau ada duit, bagai kandok, bagai jadi. Kayak orang duk cakap gitu dah. Kalau ada duit, bagai kandok, bagai jadi. Sungguh. Sungguh. Kalau ada duit, bagai nak, bagai jadi. Gitu lalu. Mana macam sekarang ni, ambo nak siap ke pondok ambo tu. Nah, di atas tanah 2 ekar tu. Memerlukan 9.434.952 ringgit. Jadi kalau dapat 9 juta tu kan, 9.434.952 ringgit tu, siap lalu begitu. Agak benar kalau orang pahal lagu tu. Bukan lagu tu. Bukan kalau ada duit, bagai kandok, bagai jadi selalu gitu. Ndak. Kena dah kontraktor dah tu ni. Kena ukur tanah, kena dah besi, bata, semen, kena apa orang kerja. Duk gaul semen. Lama juga kata bagai ada duit, bagai kandok, bagai jadi. Demo bergerak kalau mikir supaya bagai kandok, nak jadi lalu gitu. Nak rakyat mudahnya. Nak rakyat mudah kalau ada duit gak bagai kandok, bagai jadi. Ngerti kau kandok jadi lalu? Tak juga. Tu. Jadi nak rakyat mudahnya gapo Tuhan nak seolah-olah kalau Tuhan kata jadi. Tapi bukan Tuhan buat tu dengan kata. Tuhan buat dengan bersepakat di zatnya sifat kudrat. Lagu tu. Maka sebab tu ketika mana kita tak ada. Orang panggil apa masa tu? Orang panggil imkan. Apa imkan? Yakni masa yang belum ada lagi sesuatu yang nak dijadikan. Tapi boleh dah Tuhan menjadi? Boleh dah. Kenapa? Kerana Tuhan buat dah makhluk hak sebelum daripada hak tak ada ni. Sebab tu tutup guru kata waktu imkan ni ialah ketika mana setelah Tuhan jadikan makhluk yang pertama sekali. Makhluk pertama tu gapo, sama ada demo nak kata air ke, arash ke, nur Nabi Muhammad ke, tu serahlah. Tak nak balah dah tu ni. Tak nak balah. Tutup guru pondok kita banyak duk pegangnya dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut maudhu'. Hadis tersebut tu maudhu'. Tetapi ulamanya dia ambil apa? Dia ambil cara husnuzon. Lagu mana? Dia kata mudah-mudahannya sahih di sisi ahli kashfi. Tu cara tutup guru dulu. Walaupun maudhu' di sisi ahli hadis, tetapi makna dia tu mudah-mudahannya sahih di sisi ahli kashfi. Itu setengah daripada cara tutup guru kita. Ulama-ulama kita dulu-dulu. Jadi kita tak usah balah lah. Tak usah balah. Jadi benda tu bukan usulul aqaid. Dalam kubur tu Tuhan Nabi malaikat tak tanya. Gapo makhluk mula-mula dijadi? Tak tanya tu. Dia bukan usulul aqaid. Dia panggil furu' saja, cabang. Jadi kita nak pegang nur Nabi Muhammad, ikutlah. Pun boleh. Nak pegang air pun boleh. Nak pegang arash pun boleh. Nak pegang qalam pun boleh. Tapi kita tak payah saling menyalahi. Biarlah. Kerana hak tu bukan perkara yang orang panggil apa? Usulul aqaid, bukan humbi teras dalam agama. Hanya cabang furu'ul aqaid, cabang dalam perbahasan agama. Itu je. Supaya bumi ni bulat ke, lepek ke, itu pun tidak usulul aqaid juga. Dalam kubur tu tak tanyalah, bukan aku tak tanya. Adakah bumi ni bulat? Kita pun salah jawab. Lepel, lepuknya tapak kamu kan akhir. Tak ada soalan tu. Tak ada soalan tu. Jadi, lok kedai kita pergi bulat. Kita bumi bulat lah. Ambil lah kalau ada demo nak pergi lepel ke mana. Sebab ada tutup guru pergi lepel. Mendata dia. Bumi ni mendata. Sudah. Keliling dia tu bukit kah. Lepas tu tinggi awal nampak orang panggil apa putih tu panggil bukit kahok tinggi-tinggi. Tu lepas tu bawah bumi ni tanduk lembu. Tu macam-macam. Orang dulu-dulu pergi dah tu ni. Lak dia lah. Tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada tutup gua hamba sendiri pun pergi gitu. Ada. Tak sedap balah dah. Biarlah. Biar dia lah. Tak sedap balah untuk guru. Tak kena balah untuk guru sendiri. Tapi kita tak setuju. Kita bumi bulat. Bumi bulat lah. Masing-masing ayat Quran belaka tu hujah tu kalau kita tengok. Tapi hak kuatnya hujah ialah bumi berbentuk
bulat, dekat mendekati bulat, tidak bulat betul dah. Nah, tidak bulat betul dah. Baik. Itu pun bukan usulul aqaid, bukan teras dalam agama. Tak payah baloh. Nah, duk baloh gaya-gaya dia mau naik boleh dah sini. Kita duk baloh bulat kau lepeh, dia mau naik boleh. Rugilah kita ya, nak. Rugilah kita duk baloh benda tula. Tak selesai. Tu. Jadi bagi orang yang berpegang dengan awal-awal makhluk Nur Muhammad. Jadi ketika mana setelah Allah jadikan Nur Muhammad, tu dipanggil imkan. Waktu imkan. Bukan Tuhan duduk dalam waktu tu dah. Nisbah dengan kita tu dipanggil waktu imkan. Tuhan tidak duduk dalam waktu. Tuhan tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Ingat sama-sama. Nah, tidak mengena di atas Tuhan pukul 1, pukul 2, pukul 3. Januari, Februari, Mac, April, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jamadil Awal, tak ada, tak kena atas Tuhan benda tu. Tahun, bulan, minit, saat, masa ni diiktibarkan dengan bergerak matahari bulan kan. Nah, orang panggil masa-masa ni orang panggil ibaratun an harakati syamsi wal qamar. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Maka Tuhan yang menjadi tu. Tuhan tak akan duduk di bawah benda hak dia sendiri menjadi. Maka sebab tu kita ni hak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Ku apa 20 dah, 25 cepatnya masuk dah tu ni. Baru baca sekerak tak siapa berapa baris. 2 baris tak apa. Cepatnya masa kita duduk bawah rungkuk suntuk masa. Nah? Tu umur berapa dah demo? Tu boleh tanya umur, usia, berapa minit dah demo duduk sini. Lama dah demo nunggu. Lama dah. Tu semua tu orang panggil apa? Ibarat daripada kita tu duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Tuhan tak ada dengan dia di bawah rungkuk suntuk masa. Bukan dia yang menjadikan masa. Gitu. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya, bagi Allah Ta'ala, bagi Tuhan tu sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Tu istidrak ni. Istidrak tu depan tetapi. Tu. Habis itu lah. Tu. Dan tu wawu istiqnaf. Nak mulakan perbahasan baru pula. Yang ni nak menyatakan tentang kewajipan kita mengenal hukum sifat ketuhanan secara tafsili. Secara satu persatu. Tu. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya, bagi Tuhan tu sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang mana? Bagi sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Amat yang banyak tu boleh tanya, yang amat banyak mana? Banyak sekali. Sekira-kira tidak boleh hasar, tidak boleh sakat, tak boleh nak bila. Itu dipanggil amat banyak. Kalau 1 juta tu boleh bila lagi. 2 juta, trilion boleh bila lagi. Amat banyak ni tak boleh bila. Tak ada angka nak letak, tak boleh nak bila. Sungguh pun Tuhan tu ada segala sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak, yang tak boleh nak hingga banyaknya, tak boleh nak kira banyaknya, dan mustahil atasnya Allah dengan mana, dan istihalah. Mustahil dengan mana istihalah. Dan tentu tidak atasnya atas Allah Ta'ala lawan-lawan sifat-sifat kamalah yang amat banyak tu. Itu lawan-lawan ni ke mana? Hak tak boleh beri pun sekali. Itu mana lawan. Jangan duduk kita duduk pehel lawan ni macam duduk tomoy, duduk gocoh. Jangan. Duduk sedok tandukmu, tanduk aku pelembu tu bukan. Hak tu silap pehel duk menganjing, kau mengaji sifat 20 tu. Dia kata apa duk mengaji sifat 20? Allah wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya, lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tadi ada. Lepas tu belawai. Ya pehel lagu tu. Ya pehel belawai tu bergocoh. Ada dengan tak ada ni gocoh tak ada pula dah tu. Tu salah, bukan pahal lagu tu. Ya gamuk lawan tu supaya kambing duk badi tanduk mu tonyoh mu aku tanyuh mu gitu. Bukan supaya kambing lembu duk badi tonyoh tanduk aku bukan. Lawan tu dengan mana tak boleh beripu sekali. Ada tak boleh beripu dengan tak ada. Gitu. Sedia tak boleh beripu dengan baru. Kekal tak boleh beripu dengan binasa. Tak serupa tak boleh beripu dengan serupa. Pekuasa tak boleh beripu dengan lemah. Penentu tak boleh beripu dengan babuk. Ilmu, pengetahuan tak boleh beripu dengan bodoh.
Pendengar tak boleh beripung dengan pekak. Pelihat tak boleh beripung dengan buta. Perkata tak boleh beripung dengan bisu. Tu tak boleh beripung. Bila Tuhan tu kita kata dia ada, mesti ada. Tak ada Tuhan tolak. Tentu tidak. Gitu. Tak boleh beripung sekali. Itu makna. Bila kita isbat kata Tuhan mesti sedia. Tak ada awal bagi ada. Baru Tuhan makna ada awal bagi ada. Bagi Tuhan terima perubahan. Tentu tidak. Tolak. Tak boleh beripung sekali. Itu makna gitu. Nah, tu lagu tu dah. Bukan lawan tu makna bergocoh, menimbuk, selama, gusti, bukan. Tu salah faham. Dia sendiri tak faham, lepas tu dia sendiri kondang kan. Bahaya ni. Nah, ni baru kita jauhi, kita arak tak tahu. Pahala ni berani duk buka baca sendiri. Tak boleh gitu. Man akhadha ilmal aqaidi min kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang ambil ilmu tauhid ni daripada kitab semata-mata tanpa tok guru rasa. Kalau ada tok guru tak apalah. Dia ada tok guru yang mengaji juga bela-bela. Lepas tu bela-bela tu nak tambah lagi dengan baca. Tak apa tu bagus orang panggil. Rajin. Jangan masa ngaji je buka kitab. Lepas tu dok lepas lah tak baca berapa ni. Bulan depan pula baru buka kitab pula. Baris mana tahu tok guru nyanyi lagu tu. Payah nak dapat ilmu lagu tu. Naknya ngaji dengan tok guru, pas baca rajin nanti. Gitu. Jangan baca saja rajin. Piti banyak gak di kedai buku beli. Lepas tu kaken depan ribi tengok industri bla-bla baca kitab bla-bla. Lepas tu baru dakhalat fi qalbihi al-awham. Masuk dalam hati dia segala sengka. Tadi sengka tu. Dia kata mengaji apa lagu ni pelik ada lawan tak ada. Tak dia ada tu lepas tu lawan tak ada. Dia fikir sendiri tu. Banyak orang lagu tu lah ni. Ada komen di Facebook ambo tu dia kata, Maturidiyah mengisbatkan Tuhan mempunyai suara. Baca mana jadi bodoh lagu tu. Dia kata ni. Tuhan ada suara. Mana cakap lagu tu. Tak ada pernah ada ulama Asy'ariyah ke Maturidiyah mengisbatkan Tuhan ada suara. Cuma khilaf pada kalam masdari. Asy'ariyah kata kalam masdari. Kalam masdari makna berkata-kata. Kalam nafsi makna perkata. Kalam nafsani makna perkataan nafsi. Berkata-kata tu apa? Asy'ariyah kata berkata-kata Tuhan akan Musa tu dengan makna Tuhan buka hijab tirai maknawi. Memperdengarkan Nabi Musa perkata yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan memberi faham apa yang nak dikhitab kepada Nabi Musa. Itu kata Asy'ariyah. Maturidiyah kata kalam nafsi itu tak berhuruf, tak bersuara. Mustahil pada adat nak boleh dengar benda hak tak ada huruf, tak ada suara. Mustahil pada adat. Sah menyalahi akhirat esok. Di dunia ni mustahil pada adat, bukan mustahil pada akal, mustahil pada adat. Maka kalam masdari makna berkata-kata ni di sisi Maturidiyah ialah dengan makna Allah Ta'ala jadikan huruf dan suara yang baru. Bukan Allah mempunyai suara. Ya beza jauh tu. Ya pergi baca buku gapo kata Maturidiyah kata Allah mempunyai suara. Ni nyakit baca sendiri. Tak ada ni. Bawa fitnah pada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah jadikan huruf suara yang baru diperdengarkan kepada Nabi Musa huruf suara yang dijadi. Makhluk lah maknanya. Bukan huruf suara kodeng. Bukan tubik di mulut Tuhan. Alu Musa. Bukan gitu. Parok dia kata Tuhan mempunyai suara. Bukan. Allah jadikan makhluk yang bernama suara dan huruf. Huruf suara tu masuk ke telinga Nabi Musa. Orang lain tak dengar. Dari segenap sudut diperdengarkan, bukan kok telinga saja, habis diberi pendengaran yang lain untuk Nabi Musa dengar, kok atas kok bawah, habis segala penjuru dengar. Bila dengar huruf suara yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, faham Nabi Musa apakah kalam nafsi yang tak berhuruf, tak bersuara yang ada di zat Allah Ta'ala nak khitab, nak tuju pada dia. Tu. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah sama-sama mengiktikadkan di zat Allah ada kalam nafsi. Beza dengan Mu'tazilah pula. Ada juga hak komen. Maturidiyah sama seperti Mu'tazilah. Ni menyakit tahi belaka ni baca buku tak mengaji untuk guru. Gerai aku. Tak ada ni. Gerai tu maaf banyak sebut benda hak tak molek sikit. Baca saja tak ada tok guru dalam ilmu akidah ni sangat bahaya. Tak usah kata ilmu akidah lah.
Nah, ilmu doktor baca, tak ada mengaji ngatuk guru, tak ada masuk kuliah ke doktoran medik. Nah, dia beli buku-buku di farmasi baca. Ni. Lepas tu dia buka klinik sendiri. Bubuh beli gotok ngetes jantung kan. Orang pun bagi. Buka. Oh, nyakit ni. Dia mau rasa yakin kau nak berubat dengan dia. Nah, takut dia mau kaki alah ke atas, kepala lah ke bawah tu pergi klinik tu. Apa? Doktor sendirian berhak. Tak ada kelulusan apa. Tu ilmu kedoktoran, ilmu duniawi. Apa tak lagi ilmu ukhrawi. Nah, ilmu ukhrawi pula hak akidah, hak nak pegang. Kalau mati malam ni kena soal Tuhan. Kau malaikat mungkin akhir. Itu tengok. Jadi sungguh pun wajib pada akal, mesti pada akal kita iktikadkan ada, yakni sungguh baginya Allah Taala tu sifat-sifat kamalan. Ada dengan mana sungguh, supaya melengkapi sifat hak ada. Sungguh lagi ada pun masuk, sifat hak sungguh saja tak naik sampai tahap ada pun masuk. Gitu dah. Dan sungguh pun wajib mesti pada akal bahawa ada, yakni sungguh baginya, bagi Allah Taala Tuhan kita tu sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak, yang tidak boleh terhingga, tidak boleh nak dibilang. Dan mustahil ni, dan tentu tidak. Mustahil dengan mana istihalah. Kerana yang kekurangan tu mustahil dah. Ni orang panggil tasammuh fil ibarah, bermudah-mudah dalam ibarat cakap. Dan mustahil ni istihalah, dan tentu tidak. Yang dua lalu masuk. Mesti Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu tidak selalu dah. Tentu tidak. Atasnya Allah, ibarat dengan atas tu ala lil madarrah, ala lil imtina' min kulli imtina'. Mana? Tertegah daripada segala yang tertegah. Tak boleh nak tasawur. Ada di zat Tuhan tu orang panggil sifat-sifat kekurangan, tak boleh. Kalau ada, bawa Tuhan tu bukan Tuhan, jadi makhluk. Gitu. Tu dia atas tu. Atasnya atas Allah oleh lawan-lawannya sifat-sifat kamalan. Mana lawan-lawannya? Yang kekurangan. Itu. Sungguh pun kata banyak. Itu orang panggil, wak mari dulu orang panggil ijmali, iman ijmali. Tetapi ni istidrak ni. Tetapi yang wajib dengan syarat, yakni yang wajib pada undang-undang Allah Taala. Pada syarat, yakni pada undang-undang Tuhan. Syarat berarti syarek, tukar yang buat undang-undang. Pada majaznya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya syarek itu ialah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang wajib dengan syaratnya ni, yang wajib pada hukum syarak atas kita, yakni mukallaf, orang-orang mukallaf. Bila sebut kata wajib syarak, maka tu dia panggil wajib alal mukallafi, wajib atas, memberati. Dia panggil wajib sini ialah hukum taklifi syarak. Apa hukum taklif? Mana hukum ilzamu ma fihi kulfatun. Itu dia panggil hukum taklif. Ilzamu ma fihi kulfatun. Mewajibkan barang yang ada, melazimkan barang yang ada padanya itu keberatan. Itu dia panggil hukum taklif. Hukum yang menjadikan diri kita tu berat. So kita tu dipanggil mukallaf. Hukum tu dipanggil taklif. Hukum taklifi syarak. Hukum yang ada padanya itu keberatan, berat. Mana? Wajib, sunat, haram, makruh. Beratlah ke tu? Enggak? Wajib. Sembahyang subuh wajib tak? Wajib. Tapi ramai mana hak body toko nak akak selimut tak sampai sekilo tu berat. Berat. Tidur. Nak tahu ni? Esok pukul 10 pagi duk main di jing gitu akak. Gagah tu banyak. Tapi nak semaya 2 rakaat subuh, berat. Berat? Tengok. Sunat berat tak sunat? Berat sunat. Tadi kita qamat lalu dah tak ada azan, tak ada gapo, tak ada maya qabliyah gapo dah. Qamat Allah. Tengok. Berat dah. Berat. Nak ngajar lewat dah, nak asal lagi nak semaya sunat bak dia lambat ustaz. Qamat lalu dah. Berat dah sunat? Berat. Haram? Berat dah haram? Berat.
Nah, tak berat apa? Tu kena nusuk legok lagi, kena check in hotel lagi dak tu ni. Berat. Makruh berat tak? Berat. Mahal lagi dah berapa ya kota. Nah, kena koyok lagi, kena buka lagi, kena cucuh lagi, cari meceh lagi, mucuh mulut lagi dak tu ni. Berat tak? Berat. Berat. Tu orang panggil hukum taklifi syarak. Berat. Tak wajib ke apa wajib? Talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Mu kena buat. Mai ngorek dia. Tuntut perbuat daripada syarat atas kita, tuntut yang putus. Kena semaya. Lepas tu kalau kita malah kali pun maya ba'diyah qabliyah tapi ngorek wajib maya. Nah, kalau ngorek pun tak semaya 3 rakaat on something nang tu Nah, maya juga lah malah-malah pun 3 rakaat. Duduk matapu. InsyaAllah saat ni baru ngorek. Berat gitu dia ni. Berat gitu. Berat lah. Sungguh berat sungguh. Tu ngorek dia. Wajib. InsyaAllah ni. Wajib. Subuh karet. Wajib. Berat tak? Berat. Tuntut perbuat di atas kita dengan sebagai tuntut yang putus. Kira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Dijanji seksa api neraka dosa kalau kita tidak mengerjakannya. Bahasa maya aku tengok orang Cina tak maya relax boleh makan banyak bucik perut relax tidur jenera molek. Aku pun malah maya juga. Tak apa. Selaka di dunia ni memang tak ada rasa kena gapo lagi. Akhirat esok kena tuntut dengan iqab dia panggil. Dituntut kita dengan iqab seksa. Seksa bukan kata meta tu jangan bubuh lagi dengan aku. Saya kodo meta dah. Gitu ke? No, tak ada. Bukan masa nak beramal dah akhirat esok. Tak semaya berapa waktu mula? Nak kata ni. Kira-kira duduk dengan aku. So waktu berapa ratus tahun duduk. Selesai dulu waktu. Tu baru dosa. Tak puasa, tak zakat, dok hak lain, hijau maksiat ni. Habis. Sebab tu orang kafir tu walau tidak dituntut dengan hukum taklifi, dengan fi'li hukum taklifi, dengan buat hukum taklifi pada syarak di dunia ni, tapi akhiratnya dituntut dengan seksa. Itu artinya yang kafir tu bukan hanya dibakar kerana kafir kupu dia dah, kerana tak semaya, kerana tak puasa, habis seumur hidup. Tu kalau dia berzina pula, kerana berzina dia judi, risuah dia, habis masuk habis. Itu sebab itulah seorang ulama yang benar-benar betul ulama warasatul anbiya ni, pasti dia menilik kepada manusia yang bukan Islam dengan tilikan rahmat. Nazar dia ilal insan bi'ainir rahmah. Ulama yang betul-betul mewarisi orang panggil dakwahnya Rasulullah ni, pasti dia tilik pada manusia yang tak masuk Islam, orang panggil ummatud dakwah, umat Nabi yang patut diajak diseru ni dengan ainir rahmah, bi'ainir rahmah, dengan mata rahmat kasih belah. Apa? Nyanyi tu. Sok nyanyi tu. Kena bakar tu bukan sebab kupu dia saja dah. Tak semaya. Pas nak semaya puan boleh kafir pula ustaz. Memang sebab tu kita tak boleh nak ajak acang mari cang maya. Boleh gitu. Mari kena semaya acang. Gitu. Tak wajib lah kita nak suruh dia sebab dia bukan Islam. Tapi adakah tak wajib tu maknanya lene dia sedap jadi macam acang aku nak juga gitu. Jangan. Tak wajib tu nisbah tuntut atas dia di dunia tu perbuat memang tak wajib. Tapi akhirat esok kerana dia tak buat perintah Allah di dunia, dituntut dengan seksa akhirat esok. Gitu dah. Tu. Tetapi yang wajib dengan syarak ini, tetapi yang wajib yakni hukum sifat-sifat yang wajib. Tu dengan yakni pada syarak, pada undang-undang Tuhan atas kita tu siapa? Orang-orang mukallaf. Siapa orang-orang mukallaf? Yakni orang-orang yang diberati dengan hukum taklifi syarak. Tu. Tu. Yang menerima
Yang menerima, yakni yang boleh terima. Itu. Yang menerima, yang boleh terima pelajaran, artinya padan bahawa dapat pelajaran. Mukallaf mana? Ni sifat bagi mukallaf atau sifat bagi kita. Yang menerima, yakni yang patut padan dapat belajar, yang boleh terima pelajaran. Gitu. Jadi kalau seorang itu memang tak boleh nak terima pelajaran, sebab apa? Dah buta capu bekok sejak daripada belum akil balik lagi, maka dia bukan mukallaf. Dah ilmu nak dapat ke mana? Nah, nak beri isyarat, dia tak nampak. Nak lawan kok spek buat telinga dia, dia bekok. Maka hidup dia free, syurga gitu ya dia. Apa siapa dalam surah ni? Hak buta capu bekok sejak belum balik ada tak? Angkat tangan. Tak ada. Makna fok kita ni ialah orang-orang mukallaf yang menerima, yakni yang patut, yang boleh, yang layak menerima pelajaran. Ia boleh ngaji, mana gitu. Tu. Lagu mana? Ini taswir pada kata yang menerima pelajaran. Artinya, arti yang menerima pelajaran padan bahawa dapat, yakni patut, boleh, layak. Bubuh kan apa? Layak, padan patut, layak, boleh bahawa dapat pelajaran. Mana orang ni kalau ngaji reti. Itu. Dia boleh ngaji, boleh belajar. Lagu mana? Taswir pada kata yang menerima, yakni yang padan patut, boleh, layak bahawa dapat pelajaran dengan, yakni dengan sekira-kira bahawa adalah baginya, bagi orang-orang mukallaf ataupun bagi kita tadi tu, adalah baginya, yakni bagi kita. Kalau kita marjek kepada matan, kalau kita nak marjek kepada nak kembali, marjek ni mana kembalikan nyo dome, marjek dome nyo tu kembali kepada syarah orang-orang mukallaf, boleh dua-dua. Tak ada salah gapo. Dengan sekira-kira bahawa adalah baginya, bagi orang mukallaf atau bagi kita tu akal. Akal mana? Akal yang boleh mengertikan suruhan orang yang mengajar. Akal yang boleh mengerti, mana boleh dapat faham pengajaran. Suruhan tu makna pengajaran, surah, syarah, huraian orang yang mengajar. Jadi kalau orang mengajar kita dengar, boleh faham akal tu. Tu. Jadi kalau akal hak jenis kita syarah gapo dia tak tahu gapo satu, hak tu tak leh ke? Supaya apa? Supaya lembu. Lembu kita suruh yang lembu ni walaupun kita heret rupuk pak nak ceruk rupuk we makan, bukan heret dia gigi padan. Kita ni hidai rupuk ke dia. Patut kita nak suruh dia tu berbakti pada kita, we duit 10 riyal pergi nasi lemak ni pagi. Siapa ni? Nasi lemak. Agak-agak siapa? Nah, siapa agak-agak? Dengan lembu-lembu tu hilang tahu gimana nyemelih kau orang. Bukan jenis akal lembu, bakat untuk reti surah, syarah, huraya, pelajaran tu guru, bukan. Duk ngajar lembu. Nah, Allah wujud. Jadi gagang pula dia sini. Maka ada tak kita sini otak sepuluh lembu? Tak ada. Karena manusia ni akal dia tu berbakat untuk terima pelajaran. Nah, anak kita kecil tu duit 10 riyal royak ke dia nak beli gula, nak beli, dia boleh pergi beli gapo siap buat balik. Terus suruh kucing kita pegang rumah pula. Mu pula pergi teragi. Siapa ada? Royak supaya tu lah kak, supaya kita ayak anak kita. Mu beli gula sekilo, garam sekapik, berah, apa copok. Nah, anak kita royak supaya kita royak ke kucing ni, anak kita boleh buat klik barang, kucing pergi pakai tak balik pak soda, duit kita hilang. Apa beza? Sebab kepala otak kucing, akal kucing ni bukan jenis bakat untuk terima pelajaran. Nah, tapi kalau akal nasia memang bakat untuk terima pelajaran. Itulah gitu. Melekeh hok gila, sebab tu gila bukan mukallaf. Gila mana? Gila hok bukan sengaja jadi gila. Ingat tu. Gila pun bukan semua gila mukallaf. Kalau semua gila mukallaf, ramai orang nak jadi gila. Ni gila hok orang panggil bukan dia sengaja jadi gila.
bangun-bangun pagi esok gila. Tak ada telai obat, tak ada hatuk pala dinding, itu bukan mukallaf. Kalau kata 10 tahun duduk lagi gila gitu. Sudah 10 tahun siuman. Segar. Nah, sembuh daripada gila. Maka tak wajib dia qada semaya dia 10 tahun. Kenapa? Karena dia ketika mana 10 tahun bukan mukallaf. Tapi kalau gila hak sengaja gila, nah, ya hatuk pala dinding, ya telai obat batuk ke berapa. Ubat cak kaki tiga ke duk comot je telai dak sini. Ha, bangun-bangun gila. Gila lagu ni mukallaf ni. Nah, mukallaf. Nah, 10 tahun gila. Bila sudah selesai gila, siuman daripada gila, segar balik, sehat balik, maka dia wajib kena qada semua kewajipan syarak hak dia tinggal dalam masa 10 tahun. Saya gila. Gila hari tu mu hatuk pala mudin dia kat 40 kali tu. Sebab tu mu jadi gila. Itu ni. Maka gila tu sengaja gila, maka tetap mukallaf. Ingat tu. Nah, tu tengok. Maka fok kita sini tak ada gila belaka ni dah. Tak ada. Ni segar belaka, akal bakat boleh terima. Akal yang boleh mengerti, mana akal yang berbakat mengertikan ini, dapat faham surahat, yakni pengajaran orang yang mengajar. Itu dah. Sebab itulah akhirat esok tu hikayat dah perkataan orang ahli neraka Sa'id. Apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan berkata oleh mereka itu ahli neraka Sa'ir. Tak kata lagi. Muka tak ada lagi penghuni neraka Sa'ir lah ni ya. Nanti tu. Nanti masuk habis dalam neraka tu. Maka hok masuk neraka Sa'ir pun cakaplah sama-sama dia. Lau kunna, kalulah mula kita di dunia. Nasma'u, kita dengar. Sebab tu ilmu ni kena ngaji, kena dengar dulu untuk guru ngajar. Jangan duk beli kitab pakai duk fikir sendiri rumah yang Tok guru kena ajar, kita kena dengar tok guru cara nak memikir lagu mana tok guru ayat. Nah, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin fala buddalahu sani'un. Tok guru ajar dulu kita kena dengar. Alam ni berubah tok guru ayat. Tiap-tiap berubah pasti baru. Alam ni baru. Maka tiap-tiap yang baru pasti berajak kepada yang membaharukan dia. Kita lepas tu nak kilo kena mikir pula. Jangan duduk dengar gitu lepas tu klik, tak ada fikir berapa, tak lepas fardu ain. Kita sendiri pula kena fikir. Kalau kita klik dalil hak tok guru ayat, kita tak fikir pula dengan dalil gapo hak tok guru ayat, orang panggil kita taklid pada dalil, maka seperti itu juga kita taklid pada madlul dia panggil. Nah, tu taklid pada dalil, taklid pada madlul. Gapo dia pula madlul ustaz weh. Madlul tu makna benda hak kita i'tiqad, mu'taqadah, benda hak kita sipu dalam perut kita. Orang tanya, Allah Taala ada tak? Ada. Mesti. Tak ada Tuhan, tentu tidak. Mu tahu di mana? Tu dalil. Mu tahu di mana? Tadi mu'taqadah tu. Tahu di mana gapo? Tok guru ngajar gitu belako. Tu awal-awal lagi taklid. Taklid di madlu awal-awal lagi taklid di mu'taqadah. Hak tu iman dia diselisih pendapatkan oleh ulama. Qaul yang lemah kata kafir lagi. Tu. Sebab apa? Sebab dia jazam tu dengan mulut orang. Salah kau tok guru hak main ngajar ni rubah balik. Hak mula mau ngajar Tuhan ada tu salah. Tu ayah weh. Hak betul Tuhan tak ada pula dak ni. Ya ke? Tuhan tak ada. Pakat tak ada pula Tuhan gitu. Tu bahaya. Tapi muncullah qaul yang rajih kata sah dah iman dia, tapi berdosa sebab tinggal fikir pada dalil. Tapi tiba-tibanya kata, Tuhan ada, sengerti tak? Sengerti. Tak ada Tuhan? Tentu tidak. Dalilnya, Tok Guru yang alam ni dalil. Dia taklid pula pada dalil. Kok mana alam ni yang menunjukkan mesti Tuhan ada? Tentu tidak, tak ada Tuhan. Tak caralah kok mana. Apa Tok Guru duk syarah alam ni? Tak suka macam mana? Dia taklid pula pada dalil. Maka orang taklid pada dalil seumpama taklid pada madlul. Sama juga dengan tadi. Tengok. Tu. Maka tak boleh. Nasma'u, mula-mula kita kena ngaji dulu, dengar.
Au naqilu. Maksudnya kau juga kalau nasma'u saja tidak naqilu. Ya. Nasma'u au naqilu. Kena fikir pula. Lepas tu guru ayat alam ni berubah. Kita pun mikir klik. Tak so jauh-jauh. Kita sendiri. Lahir perut mak mula gini dah. Pecah perut mak kita kalau besar ni dah kan. Berubah tak kita? Berubah. Kau sehari-sehari berubah. Gitu. Nah, Abang Zaki mula mak beranak ke Abang Zaki mula pakai spek dah. Dah. Nah ni. Kalau pakai spek dah kejut mak. Warna anak aku pakai spek liang kau warna dah ni. Nah. Berubah ke? Nampak mula-mula tak nampak jauh, nampak hok dekat. Lama-lama nampak kena mak, kena ayah, kena abang, adik kakak gapo kena. Lama-lama gabung pula deh. Tak nampak hok dekat. Tak nampak hok jauh. Nak pakai spek mata. Duk lama ke lagi. Abang Zaki tidak pakai spek. Warna tak pakai spek. Tahu ustaz. Pakai kerok banyak kau. Tengok. Berubah tak? Berubah. Itu berubah. Maka tiap-tiap benda berubah tu pasti baru. Walau tak ada surat beranak sekalipun geti baru. Walaiyazubillah kalau kita berjalan jumpa baby tepi jalan. Nah, kita pun ambil jaga. Berapa tahun jaga? 40 tahun. Baby lagi ke? Baby lagi tak 40 tahun? 40 tahun jaga baby tu. Baby lagi? Ada orang yang guna. Umur berapa baby? Umur 40 dah. 40 baby. 40 tutup baby bukannya baby. Jadi ni. Tua berubah tak? Berubah. Walau tak ada surat beranak kita tahu tak? Baby tu baru. Tu kita kena mikir gitu. Tiap-tiap benda baru pasti ada yang membaharukan dia. Pak mai kemah. Pasti ada yang mengada. Tu contoh tu. Kita kena dengar dulu. Lepas tu kita kena mikir. Tok guru ajar cara mikir, kita pun kena proses sendiri dalam kepala otak kita. Natijah tu kena nampak. Barulah hak mu'taqadat, benda hak kita simpul. Apa kita simpul? Iman kita. Sebab tu nama aqaidul iman, segala simpulan bagi kepercayaan. Barulah simpulan kita tu kukuh, kemah. Sebab apa? Nasyi'an anid dalili. Karena hasil mu'taqadat kita yang jazam utuh, yakin itu hasil daripada dalil. Yang itu. Kalau kita tu buat dua-dua ni, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya kita tidak jadi penghuni neraka sa'ir. Tengok. Nak berhenti mana ni weh? Lama dah ni. Lagi sejahtera paca indra. Paca indra ni hawas dia panggil. Hawasul khams. Nah, panca indra yang 5. Tu kita sorang panca indra yang 5. Apa? Pelihat, pendengar, perasa, pecium, pekecak. Nah, itu dia panggil panca indra. Hawas. Lagi sejahtera mana selamat? Panca indra. Panca indra mana? Sifat bagi panca indra yang terhenti dapat ajaran atasnya, atas panca indra. Itu bukan semua panca indra, tapi panca indra yang terhenti ilmu tu dengan dia. Nak dapat ilmu mesti kena ada dia. Mana panca indra tersebut? Iaitu pendengaran dan penglihatan. Dua ni. Pekecak dak lah. Aku ada yang ngaji tauhid kena jilat kitab ya. Ada pun perasa kena rasa di kulit dia gitu. Tak apa, tak ada hal tu pun. Saya tak rasa dah ustaz weh. Tak ada panca indra ni. Kalau gitu saya bukan mukallaf ustaz. Tak payah ngaji. Hei. Rasa tu ni. Rasa tu masuk daripada panca indra yang ilmu tu kena terhenti dengan dia ke? Dak. Atau pekecak, pecium, ada. Nak ngaji tauhid kena cium. Segar lagi ni boleh. Saya wajib lagi. Tak bang. Aku dah mungkin tak bang. Kau bukan mukallaf dah gitu. Dah. Bukan semua panca indra dah, tapi panca indra yang terhenti dapat ajaran, yang dapat ilmu atasnya, atas panca indra. Mana? Panca indra yang ilmu tu nak dapat mesti kena melalui dia. Pelihat dan pendengar. Gitu. Cuba tengok orang pekak tapi tak buta. Dia boleh ngaji tak? Boleh ngaji. Bahasa isyarat. Atau orang buta tapi tak pekak, maka dia boleh dengar tak? Boleh dengar. Tetap lagi dia tu orang panggil mukallaf yang wajib kena mengaji. Lepas tu kalau hak tak wajib ngaji ke mana? Pekak capu buta sebelum akhir balik. Tu baru tak wajib ngaji. Pekak lepas tu buta. Nak masuk ke mana ilmu? Hak ni kalau jalan tapi jalan
Trailer mana pek relax santai dia jalan tadi. Oh moga tak nampak trailer sama mana bunyi kuat lagu mana. Dah. Nak nampak gua moga buta. Nak dengar gua hong pek daripada trailer moga dia pekak. Relax jalan gitu kata jalan pom mun langgar mampu keras selok tak ada berapa. Nah, apa? Tak ada orang panggil panca indera yang dengan panca indera tu dapat mengidrak dipanggil, mendapat mengerti ilmu pengetahuan. Tak ada. Passport kita ada tak gitu? Buta capu pekak sejak belum akhir balik. Kalau lepas akhir balik tetap mengkalah. Sebab tu jangan kita tangguh-tangguh ngaji. Sebab tak tahu. Takut bangun-bangun so, mana tak nampak. Nah, mana tak dengar. Siap. Kalau Tuhan nak buat boleh sangat je. Nah, tu. Bukan hak kita, hak ada tubuh kita ni. Hak milik mutlak Allah Taala pinjam kita. Bila-bila masa dia boleh tarik. Habis. Hai, nak berhenti mana ni stesen tak jumpa ni? Wajib ke apa? Wajib syarak. Ni Pak A bagi wajib. Wajib oleh bahawa mengetahui akan dia, akan sifat kamalat dan lawannya. Hai, panjang ni. Kita baca dalam mata dulu dah. Biar kita nampak dulu. Oleh bahawa mengetahui dengan dalil dan iktiqad dan belajar dan mengajarkan orang-orang di dalam perintah kita dengan tafsil, makna dengan curai satu-satu, itu ialah 20 perkara. Situ nak siapa jauh tu. Jadi kita berhenti di oleh bahawa fa'il bagi wajib tadi dah. Kita berhenti situ dulu. Tanda molek. Oleh bahawa wajib ke apa? Oleh bahawa mengetahui kena belajar nak tahu. Mengetahui itu dengan dalil, tak boleh ngapak turut buta tuli gitu. Dan iktikad, lepas tahu kena pegang pula dalam hati, sipu. Dan belajar, dan mengajar. Lepas dia belajar, dia tahu, dia faham, dia iktikad hati, dia pula wajib mengajar. Mengajar siapa? Orang-orang yang ada di bawah rentah dia. Bini, anak dia, pekerja dia, ikutlah. Keluarga dia, adik kakak dia. Dengan ngajar tu bukan ngajar bila 1, 2, 3 tak. Dengan jalan tafsir satu persatu. Berapa? 20 perkara. Dan 20 sifat lagi akan insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebelum kita berdoa ni ambo sikit nak ayat tentang pondok lah. Dia alhamdulillah insya-Allahnya kita duk targetnya insya-Allah bulan 3 ni kita boleh start dah nak membangun ke pondok tu. Jadi sebagaimana yang saya sentuh dah dalam ngajak dia, kos pembinaan keseluruhan pondok tu dengan masjid 2 tingkat. Masjid pondok lah, masjid pondok 2 tingkat boleh muat 500 orang. Dengan asrama 2 tingkat boleh muat 400 orang. Pondok kayu 9 buah. Lepas tu rumah guru serta pondok orang tua. Pondok orang tua pun kita nak buat agak. Sebab banyak orang tua. Bukan orang tua telefon, anak orang tua telefon. Dia nak mari atas mak dia, tok tua dia. Mari tetap leh lagi lah ni. Tak ada lagi tempat. Jadi kita cadang kot nak buat. Dengan maktabah, pejabat, rumah guru-guru serta koperasi dan semua sekali itulah. Telah belanja sebanyak RM9,044,952 ringgit Malaysia. Bukan rupiah, ringgit Malaysia. Jadi tak tahu bila lah nak boleh kumpul 9 juta tu. Cuma lah ni kita duduk tengah nak cuci hutan sikit ada di belakang. Tanah tu bukit je ni. Hak depan tu cuci dah. Tapi rendah. Hak belakang ni hutan, pas tinggi. Jadi kita nak cuci, lepas tu nak tolak tanah hak tinggi tu, mari tapung hak depan. Supaya tidak terlalu sengit sangat. Ni, biar stabil lah sikit. Jadi kos dia tu sebanyak RM50,000. Kerana ekskavator tu mahal, menantang ekskavator hak besar tu ni jadi mahal. Jadi RM50 ni kita telah pun ada RM20,000, RM50, RM50,000. RM50 tak payah hoyak kat demo, kita boleh dah. RM50,000. Jadi RM50,000 ni ada dah RM20,000, tinggal lagi RM30,000. Jadi insya-Allah malam ni tu tabung hak besar tu jangan letak RM30 lah. Letak RM30,000. Selalu lebok ada ni. Pakai settle selalu hujung bulan ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahannya
lepas cuci ke apa semua tu, kita pulih dah lah. Bila ada duit kita buat, ada duit kita buat lah, insya-Allah. Ambo targetnya bulan 3 lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semuanya berdoa lah supaya impian kita semua, bukan hamba seorang. Kalau hamba seorang pakai tak beli duit dengan piti hamba, bukan. Kita semua. Ramai mana jemaah sini pohon wakaf untuk beli tanah. Jadi kita tu berjaya dah dapat ke tanah untuk wakaf tanah pondok Rumi Sufiawi. Pas sekali lagi pula kita kena kerjasama bersatu padu, kuat hati, istiqamah, sehingga orang panggil berjaya pula kita bina ke orang panggil pembinaan bangunan di atas tanah tersebut, insya-Allah, supaya amal jariah wakaf kita tu senantiasa mengalir semua sapalah ila yaumil qiyamah, sehingga kita masuk syurga, insya-Allah. Jadi untuk tu kita kena pakak istiqamah, pakak kuat semangat, dan sebarkan juga kepada saudara-saudara kita yang tidak tahu. Tu sebab kita tak masuk TV kan. Kalau masuk TV ni ramai lah orang tahu ni. Nak masuk TV pun kena habis 100,000 lebih tu. Jadi kita tak ada modal nak 100,000 nak masuk TV. Jadi pokok kita pakat batu-batu sapa, insya-Allah. Mudah-mudahannya dipermudahkan oleh Allah Ta'ala progres untuk pembinaan pondok kita di Kuang tu, insya-Allah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.